I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para penonton, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, teman-teman yang saya rahmati dan juga yang saya sayangi. Sekian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas keagungannya, di atas kemuliaannya, di atas kesempurnaannya. Kita memohon pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon iaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Dan juga kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari sebarang ataupun daripada apa sahaja perkara-perkara keburukan, perkara-perkara yang tidak baik. Kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya berharap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi insya-Allah pada hari ini adalah merupakan giliran saya untuk menyampaikan tazkirah, yang di mana kita nak bicara tentang kerohanian kita lah. Okay, sebelum saya nak bicara tentang rohani ni, saya nak sentuh tentang jasmani kita lah. Jadi saya nak sentuh juga tentang jasmani ni bukan apa. Okay, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Okay, adakah kita sudah membeli kupon Anils Amal Masjid Al-Istiqamah? Dah beli ke belum? Dah berikan sokongan yang padu ke belum ke Masjid Al-Istiqamah? Kalau belum beli, cepat-cepatlah beli. Okay, kupon ayam Anils Amal ini. Okay, yang di mana kita tahulah yang kita nak buat amal ni, yang pertama sekali kita nakkan apa? Nakkan pahala, ganjaran, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang kedua, yang pertama kita dapat pahala lah, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat apa? Kita dapat makan. Kita tahulah ayam Anils ni macam mana. Kalau kita sebut aja Anils, kita dah bau dah ayam dia macam mana. Okay, kalau sesiapa yang belum dapatkan, harap dapatkanlah satu kupon ni $14 je. Tak mahal pun kalau kita nak buat amalan. Kalau kita sendiri tak nak makan, bolehlah kita berikan sedekah. Masjid Al-Istiqamah pun ada buat. Okey, itu kita beli dan juga kita salurkan kupon itu kepada mereka yang memerlukan lah. Jadi seperti yang mana yang kalau kita selalu tengok like and share. Okey, jadi cepat-cepatlah kita
kita beli kupon inilah. Okey, jadi tu yang saya nak bicara tentang jasmani kita dulu sebelum kita nak bicara tentang rohani. Jadi jangan lambat-lambat. Okey, siapa nak order bolehlah, siapa yang kenal saya boleh PM saya, kalau siapa tidak pun boleh terus ke pihak masjid. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya nak bincangkan tentang kesinambungan apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas yang di mana pada minggu lepas Waalaikumsalam warahmatullahi yang di mana pada minggu lepas kita ada bincangkan tentang kunci positif diri. Okey, kunci positif diri ialah kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita redha dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita usaha. Okey, usaha, doa dan juga yang paling penting sekali, janganlah kita putus asa dengan usaha dan doa kita lah, insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tentang positif ni, maknanya positif ni bukan kita sentiasa mengukirkan senyuman, okey, kita memendamkan perasaan kita, bukan. Okey, positif ni maknanya kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita yakin dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin apa benda yang kita terlepas ataupun yang kita tidak dapat itu ada hikmah dia. Ada yang akan lebih baik kita akan dapatilah. Okey, seperti mana pada 2 minggu lepas yang saya kongsikan, minggu lepas adalah daripada yang berbahagia Ustaz Ahmad Dahri, yang pada 2 minggu lepas saya kongsikan tentang kunci positif diri ini adalah kita jangan putus asa untuk berusaha lagi. Walaupun kita sudah gagal sekali-sekali, bukan bermaksud kita akan gagal selama-lamanya. Walaupun gagal kita ni 2-3 kali gagal. Okay, yang di mana mungkin kegagalan yang pertama Allah tak izinkan. Kegagalan yang kedua pun Allah tidak izinkan. Mungkin ada yang ketiga dan juga yang keempat yang lebih baik daripada yang pertama dan juga yang kedua. Jadi yang persoalannya tentang bagaimanakah cara untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi kita ni kadang-kadang kita sebut kita percayakan Allah. Bukan kita tak percayakan Allah, kita percayakan Allah. Okay? Cumanya ada yang kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kurang yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi bagaimanakah cara kita untuk mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita jangan risau kalau ada keraguan dalam hati kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana itulah yang membuktikan keimanan kita. Okey, yang membuktikan keimanan kita maksudnya apa? Maksudnya kalaulah tak ada keimanan ini, nescayalah yang di mana syaitan tidak akan menggoda. Jadi kadang-kala ragu-ragu ini adalah sesuatu yang ingin menguji keimanan kita, ataupun kita sebutkan tentang was-was, tapi yang lebih baik janganlah kita ragu-ragu, lebih baik janganlah kita was-was. Kadang-kala was-was banyak sangat pun akan jadi satu penyakit. Jadi was-was ini hanyalah boleh diatasi, ataupun keraguan ini hanyalah boleh diatasi dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan hanya boleh didapati dengan kita mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi keraguan-keraguan yang kita lalui. Kadang-kala keraguan kita ni melampaulah. Tapi kalau kita nak sebutkan tentang keraguan keimanan kita, apa yang perlu kita buat? Kalau kita ada sedikit maknanya keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kadang-kala kenapalah persoalan yang kita lontarkan, okey, selepas Allah mungkin menguji kita, kita katakan kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah turunkan ini kepada kita? Jadi kita ucapkan apa? Kita ucapkan isti'azah ataupun ta'awuz. Okey, kalimah isti'azah tu kalimah apa? Itu kita mengucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan sahaja kita membaca ta'awuz ataupun isti'azah ini sewaktu kita nak mulakan baca Quran aja.
Baca Quran memang betul lah Allah Subhanahu Wa Taala katakan fasta'iz billah, lagi mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran ni pun pentinglah untuk kita memohon perlindungan Allah. Kenapa penting? Sebabnya kadang-kala bila kita mula je baca Quran, kita dah ngantuk. Mula je baca. Okay, walaupun baru bangun tidur 8 jam ke, walaupun baru kita minum kopi ke, espresso 3-4 shots ke, kita dah minum, tetap ngantuk juga. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tetapi membaca isti'adzah ini juga disuruh di dalam agama kita apabila terdapatnya keraguan. Okay, jadi kita tahu juga sebelum kita memula membaca Al-Fatihah di dalam rakaat pertama dalam solat kita pun kita baca kalimah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Begitu juga yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau kita ada keraguan. Kadang-kala kita tanyakan pada diri kita, siapakah yang menciptakan alam? Ada juga yang orang yang mungkin kurang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang tidak percayakan Tuhan langsung lah. Tapi kita sebutkan tentang orang Islam. Jadi kadang-kala kita tanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Yang di mana bila sampailah part yang Nabi sebutkan sehingga kita sampailah sesuatu batasan itu ataupun satu tempat itu yang kita katakan siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang di mana Nabi katakan cepat-cepat baca isti'azah, cepat-cepat mohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi kita baca dengan hati yang tenang kerana ini isti'azah ini, kalimah isti'azah adalah kalimat memohon sesuatu daripada Allah, iaitu kita memohon doa lah daripada Allah. Jadi jangan baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi macam seolah-olah kita marah syaitan. Jangan. Jadi marah syaitan, marah perasaan tu jangan kita sebutkan juga dalam doa kita. Kita sebutkan dengan hati yang tunduk, dengan penuh rasa keyakinan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan ini dia akan menggoda hati manusia tatkala manusia ini ada sesuatu kelemahan. Kelemahan daripada sudut mengikut nafsunya. Jadi disebabkan itu kita mulakan apa sahaja perbuatan kita dengan basmalah, iaitu bismillah. Jadi ini berkenaan dengan bila kita ragu-ragu tentang Allah, tentang kuasa Allah, cepat-cepat kita baca isti'adzah. Jadi yang di mana selanjutnya untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita tadabbur. Tadabbur ini ialah kita menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran tu maksudnya di sini kita memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin maksudkan daripada ayat-ayat itu. Jadi kadang-kala tentang tadabbur ini, kadang-kala penghayatan kita tentang Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan dengan sesuatu mukjizat dan juga sesuatu iaitu sebab jugalah untuk memberi panduan, hidayah kepada manusia. Saran Allah dalam Al-Quran, kita mencari kisah-kisah Rasul, Nabi sebagai tauladan, sebagai panduan kehidupan, doa-doa daripada mereka dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang ghaib yang kita tidak nampak. Seperti malaikat, seperti jin, syaitan, syurga, neraka, itu semua kita boleh dapat dalam Al-Quran. Perkara-perkara ghaib. Disebabkan itu kalau sebut tentang perkara-perkara ghaib, ghaib ini bukan hilang lah, hilang daripada pandangan, maknanya kita tak nampak. Maknanya kita hanya dengar, sam'iyat, hanya kita dengar perkara-perkara ini. Kita dengar daripada mana? Daripada Al-Quran. Jadi tentang perkara-perkara ghaib, perkara-perkara syurga,
neraka, malaikat, kita rujuk dalam Al-Quran. Jangan memandai-mandai kita letakkan input kita sendiri, pengetahuan kita sendiri yang luar daripada pengetahuan Al-Quran. Okay? Jadi disebabkan itu yang dimaksudkan tentang tadabbur Al-Quran. Kita menghayati maksud-maksud di dalam Al-Quran. Tapi pula manusia pula, kita katakan tentang manusia ni, ada yang nak cari lebih ekstensif, lebih daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ada yang nak tahu ikan paus yang telan Nabi Yunus tu hidup lagi ke tak? Jadi penting ke kita nak tahu ikan paus tu masih hidup ke tak? Penting ke? Ada kita katakan ada efek ke pada pembentukan keimanan dalam hati kita? Kalaupun ikan paus tu dah mati. Jadi ni kadang-kala lah manusia dia nak cari lebih daripada tu, lebih daripada apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebenarnya bagus. Tapi kalau yang tidak ada kena-mengena tentang pembentukan jiwa kita ataupun keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik kita tinggalkan. Kadang-kala ada yang nak cari apa? Dekat mana tongkat Nabi Musa? Tongkat Nabi Musa diperbuat daripada kayu apa? Iaitu bahtera Nabi Nuh diperbuat daripada kayu apa? Bahtera Nabi Nuh pula tersadai dekat mana lokasi dia. Jadi kadang-kadang itu yang kita nak tahu. Sedangkan tidak diceritakan dalam Al-Quran. Disebabkan tidak diceritakan dalam Al-Quran, disebabkan tidak begitu penting dalam pembentukan keimanan kita. Yang lebih penting, ada lebih banyak lagi cerita-cerita dalam Al-Quran untuk kita hayati, untuk kita renungkan. Disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat ke-102, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Itu bermaksud, katakanlah, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu daripada Tuhanmu dengan benar, bil haqq, untuk meneguhkan, liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, wahuda, dan juga menjadi petunjuk, wa busyra, serta kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu apa fungsi dia? Untuk meneguhkan keimanan kita, hati kita yang telah beriman kepada Allah. Kita nak cari jawapan tentang Allah ada dalam Al-Quran. Kita nak tetap teguh dengan kepercayaan kita, keyakinan kepada Allah ada dalam Al-Quran. Kemudian nak memberikan kita petunjuk tentang kebesaran-kebesaran Allah ada dalam Al-Quran. Kemudian nak berikan kita kabar gembira. Kabar gembira ni apa? Tentang syurga. Tentang syurga ada dalam Al-Quran. Kadang-kala tentang syurga ni pula, ada yang tanya macam-macam soalan tentang nikmat syurga. Tentang nikmat syurga. Dalam syurga kita berbual bahasa apa? Dalam syurga ada buah apa? Jadi kita tahu apa yang disebutkan dalam Al-Quran, buah-buah yang baik ada dalam syurga. Tapi yang paling penting dalam syurga mempunyai nikmat apa yang kita nakkan, apa yang inginkan, apa yang kita tak dapat di dalam dunia, itu yang kita akan dapat dalam syurga. Kadang-kadang ada yang tanya saya, syurga ni ada durian ke tak? Syurga. Ada yang tanya, syurga ada durian tak? Siapa boleh jawab? Syurga ada durian ke tak? Banyak-banyak dalam nikmat syurga yang diceritakan dalam Al-Quran, dia cari durian. Jadi ada juga yang bertanya juga, kadang-kala dekat dalam syurga, dia tanya, Ustaz, dalam syurga kita boleh minum arak tak? Kenapalah? Banyak-banyak nikmat dalam syurga, kita cari seburuk-buruk minuman dekat dalam dunia. Jadi itulah yang mana sebabnya kita dalam syurga ni tak ada benda yang jahat. Dalam syurga ni tak ada benda yang tak baik. Semuanya benda yang baik-baik. Yang paling penting dalam syurga, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, iaitu kita akan rehat. Rehat daripada beribadat. Rehat daripada segala ujian-ujian
yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas kita. Kita akan dalam syurga tu kita akan rasa aman, rasa tenang, rasa selamat. Itu yang Allah jaminkan kita dalam syurga. Kemudian dalam syurga kita nak minta apa pun mintalah kepada Allah. Janjinya permintaan kita semuanya akan permintaan yang baik-baik. Tak ada permintaan yang tak baik dalam syurga. Okay? Tak ada permintaan yang nakal-nakal dalam syurga. Semua permintaan yang baik-baik. Okay? Kemudian ada juga yang tanya kalau dalam syurga kita bertemu dengan sebagai contohlah, okay, kita ni mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yang di mana kita tak dapat bertemu di dunia, insya-Allah dengan izin Allah dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu di syurga lah. Di dunia tak dapat, di syurga insya-Allah. Okay? Jadi kalaulah kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak berbual bahasa apa? Dia daripada bangsa Arab, kita pun tak faham bahasa Arab. Okay? Kita faham pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu je lah yang kita faham. Jadi yang macam mana itu kita jangan hiraukan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kita hiraukan bagaimana nak masuk dalam syurga, itu yang kita risaukanlah. Okay? Jadi ini tentang tadabbur Al-Quran. Okay? Itu sangat penting untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Untuk kita sentiasa menghayati isi kandungan Al-Quran. Okay? Kemudian yang mana pada minggu lepas juga saya ada kongsikan agar kita mempelajari Asmaul Husna. Okay, Asmaul Husna ni apa? Asma adalah kata ramai ataupun jamak daripada ismun. Itu nama. Jadi asma itu adalah nama-nama. Al-Husna adalah yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik-baiklah. Okay, sebenarnya apa sahaja yang dikaitkan dengan Allah semua adalah perkara yang baik-baik, tak ada yang tak baik. Okay? Jadi apa yang pentingnya tentang Asmaul Husna ini? Jadi Asmaul Husna ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu hanya milik Allah. Asmaul Husna. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang, iaitu wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Itu yang dimaksudkan tinggalkanlah orang yang menyimpang daripada kebenaran, maksudnya orang-orang yang tidak mempercayai nama-nama kuasa-kuasa Allah. Orang yang mungkin salah tafsirkan nama-nama dan juga kuasa-kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Okey, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah. Jadi apakah pentingnya untuk kita mengetahui nama-nama Allah? Okey, Allah katakan fad'uuhu biha. Gunakanlah untuk bermohon kepada Allah. Gunakanlah nama-nama Asmaul Husna ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contoh, kita nak minta pengampunan Allah, kita sebutlah nama Allah Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar. Jadi kita sebutkan, gunakan nama itu. Jadi kita sebutkan Ya Allah Al-Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pemberi Kemaafan, ampunilah ataupun maafkanlah segala dosa-dosaku. Okay? Jadi itu yang kita katakan, gunakan nama Allah itu untuk kita memohon perlindungan ataupun memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga untuk kita gunakan Asmaul Husna ini adalah untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Sebagai contoh antaranya nama Allah Ar-Razzaq. Itu Allah yang Maha Pemberi rezeki. Jadi kita tahu bahawasanya yang memberi rezeki, yang menghalang rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nama Allah Al-Basit, yang Maha Luas. Itu yang meluaskan sesuatu, kesempitan dalam hati kita, kesempitan dalam pemikiran kita, kesempitan rezeki kita, lagi kesempitan kehidupan kita. Yang meluaskan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang di mana kita mengetahui nama-nama Allah
untuk kita mengetahui tentang kehidupan kita yang kita terkait rapat dengan urusan-urusan itu diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran, okey, kita hayati Asmaul Husna, belajar Asmaul Husna. Okey, tak tahu permulaannya kita carilah video dia dekat Google, kita carilah kat YouTube. Nanti kita belajar daripada situ. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi yang pertama sekali, nas'aluka tu bukan nama Allah. Lagi nas'aluka tu maksudnya aku memohon, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulanya nama Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mulanya nama Allah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi itulah yang mana sampailah yang terakhir. Kita belajar daripada situ, kita lihat, okey, kita tengok, okey, kalimat dia, kita belajar nama dia. Tengok kalimat dia, belajar namanya. Kemudian kita fikirkan apa kaitannya dengan kehidupan kita, apa kaitannya dengan dunia ini, apa kaitannya dengan syurga dan juga dengan neraka. Okey, jadi dengan itu boleh mantapkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Kemudian yang di mana bagaimana pula cara untuk kita rida dengan takdir. Okey, takdir tu apa? Ketentuan. Okey, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala bila sesuatu yang tertimpa ke atas kita, okey, kita kadang-kala susah untuk kita terima. Okey, ada yang boleh terima secara langsung. Okey, ini yang mungkin tahap keimanannya kepada Allah tu meninggi ataupun menebal. Okey, dia terima. Okey, dia tahu ini daripada Allah, dia terima secara langsung. Ada yang mungkin pada permulaan tidak boleh terima. Okey, mungkin lama kelamaan dia terima. Jadi ada yang macam gitu. Ada yang mungkin pada permulaan dia terima, kemudian dia fikir-fikir balik. Lagi pemikiran dia fikir-fikir balik, kenapa benda ni terjadi, kenapa benda ni terjadi. Lama-lama dia tak boleh terima. Jadi disebabkan itu, kalau dah sampai ke tahap itu, mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi kalau dah sampai ke tahap yang sedemikian. Jadi ada juga yang tak boleh terima langsung. Kenapa benda ni terjadi? Jadi itu yang di mana kita sebutkan sebagai takdir. Sesuatu yang telah ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga takdir ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala lama dah. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama beberapa ribu tahun, sebelum beribu tahun Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah siapkan takdir, ketentuan. Bukan ketentuan manusia je. Ketentuan haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan, segala yang apa yang ada dalam alam ni, semuanya Allah dah siapkan. Semuanya Allah dah sediakan. Jadi itulah tentang takdir. Kita tahu makhluk pertama yang Allah ciptakan, maknanya Allah ciptakan perkara yang pertama yang Allah ciptakan adalah apa? Adalah qalam. Qalam ini kalau kita sebut bahasa kita sebagai manusia, pen lah. Tapi qalam Allah tu berbezalah. Itu yang kita tak perlu nak fikirkan macam manalah qalam Allah, macam mana kerusi Allah, tak payah nak fikirkan. Yang penting tak sama macam manusia. Jadi itu tentang takdir itu Allah dah tulis dah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dah lama dah Allah tulis. Dan Allah simpankan takdir itu di dalam Lauhil Mahfuz. Di satu tempat yang simpanan ataupun peti lah kita sebutkan, tapi kita jangan fikirkan macam peti manusia. Jadi itu yang tak perlu kita fikirkan, kita tahu Allah simpankan. Kemudian barulah daripada situ ditarik takdir yang ketentuan seseorang kalau dah terjadi, maka akan terjadilah. Jadi kemudian pula, bagaimana cara kita untuk reda dengan takdir? Untuk kita terimalah takdir ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selalunya orang yang tak reda dengan takdir ini adalah tentang keburukan. Ataupun tentang sesuatu yang dia tak suka. Kalau sesuatu yang dia suka, tak adalah dia kata kenapalah ditimpakan kepada aku. Tak adalah orang kata kenapalah aku kaya sangat ni. Kenapalah hidup aku senang, mewah sangat ni. Kenapalah aku senang nak beribadat sangat ni. Kenapalah orang banyak suka aku sangat ni. Tak ada. Selalu benda yang baik orang tak tanya kenapa. Jadi selalu benda yang tak baik lah. Perkara yang tak baik itu orang akan mempersoalkan.
Okey, jadi di situlah kita tahu bahawasanya terkait rapat dengan keimanan kita, iaitu rukun iman kita adalah kepada takdir qada dan qadar. Okey, sangat penting tentang qada dan qadar. Okey, jadi sehingga kan yang mana mungkin dalam hal yang tidak menerima takdir ini, okey, akan digunakan, okey, dimanipulasikan oleh syaitan kepada hati kita untuk kita menolak Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang tidak mahu menerima takdir. Okey, jadi sebab itu sangat penting tentang rukun iman juga, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, okey, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, okey, percaya kepada hari kiamat, okey, kemudian percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir. Okey, jadi disebabkan itu ada juga yang saya lihat ada unsur-unsur yang tak baik kalau kita tidak mahu menerima ataupun kita tidak mempercayai tentang takdir ini, kerana ia, sekali lagi saya katakan, ia akan digunakan sesuatu yang kita tidak percaya, dalam keimanan kita tidak percaya, okey, akan digunakan oleh syaitan untuk melemahkan lagi kita, untuk menjauhkan kita lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebagai contoh tentang kita tahulah, okey, bahawasanya sebagai contoh kalau saya katakan seseorang yang baru kehilangan mungkin, okey, kita tahu dia kehilangan anaknya yang masih kecil. Okey, yang kehilangan anaknya yang masih kecil, kita tahu ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah dikatakan di sini, dia kata dia tak terima takdir, okey, dia akan cari cara untuk bagaimana untuk menolak takdir ini. Lama kelamaan dia akan pergi ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan di sinilah yang di mana, okey, mungkin syaitan itu boleh menyerupai, okey, seseorang yang sudah meninggal dunia sebagai contoh, okey, untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan gunakan jalan cara sihir ke apa ke dan sebagainya. Jadi itu yang mana kita kena hati-hati, okey, dalam keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungan yang sepenuhnya bagi kita semua. Jadi begitu juga, okey, tentang untuk kita menerima takdir ini, yang pertama sekali adalah kita mengetahui Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha bijaksana. Okey, jadi Allah lebih tahu daripada kita. Okey, kenapa dia terjadi? Allah lebih tahu. Okey, Allah lebih tahu, Allah lebih bijaksana. Kalau kita katakan kenapa ini terjadi, ini tak patut terjadi, jadi itu yang mana kita rasakan diri kita lebih tahu daripada Allah, kita rasakan diri kita lebih bijak, lebih pandai daripada Allah, wal'iyazubillah. Okey, jadi disebabkan itu kita tolak tepi soalan ini, kita rida, kita percayakan Allah. Okey, jadi kemudian yang kedua, kita mengetahui bahawasanya urusan orang mukmin, orang yang beriman ni semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Semua urusan orang mukmin baik. Okey, jadi ini cara, steps untuk kita menerima takdir. Kemudian kita sabar. Okey, sabar, dan sabar ini pula, sabar ini bukan saja kita lafazkan sabar. Okey, sabar ini memerlukan kepada takwa. Okey, kepada takwa, iaitu melakukan amalan soleh dan menjiwai keimanan. Itu sabar. Okey, jadi kita jangan sabar, kita urut dada kita sabar, tapi kita tidak ada follow up. Jadi kena ada follow up takwa. Maknanya kena ada keimanan, kena ada amalan soleh. Okey, jadi yang di mana saya katakan tadi, urusan orang mukmin semuanya baik. Okey, urusan orang mukmin ni semuanya baik. Jadi di sini yang mana mungkin kita pernah dengar lah, ataupun saya pun pernah kongsi hadis ini. Okey, hadis yang di mana disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi katakan sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin. Sungguh ajaib, menakjubkan. Okey, ajaban li amrin mukmin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib lah. Ajaib tu benda yang kita katakan macam miracle lah. Okey, ajaib. Jadi kenapa di sini Nabi katakan sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin? Nabi katakan sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan. Setiap urusan orang mukmin, dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Okey, Nabi SAW sendiri mengatakan. Okey, jadi sungguh menakjubkan kerana semua urusan kita adalah baik. Tak ada yang tak baik.
Okay, Nabi katakan sekiranya kita ataupun dia diberikan dengan sesuatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, maka kebaikanlah baginya. Sesuatu yang menggembirakan maknanya kita dapat sesuatu yang kita inginkan, nikmatlah ataupun rezeki kita dapat, kemudian kita bersyukur kepada Allah, ini baik bagi kita. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan, lalu dia bersabar, maka kebaikanlah baginya. Jadi kita punya hidup ni ada yang positif, ada yang negatif. Okay, positif kita syukur, maka baik bagi kita. Okay, tapi kalau positif kita dapat pun, sesuatu kebaikan kita dapat, kita tak bersyukur, maknanya tak baiklah bagi kita. Okay, dan kebaikan ni hanya ada pada orang mukmin, orang yang beriman. Okay, kerana orang yang beriman sahaja akan bersyukur, orang yang beriman sahaja akan bersabar. Okay, dan syukur dan sabar ni pun ada follow up. Seperti mana yang saya katakan, sabar memerlukan kepada ketakwaan, syukur pun memerlukan kepada ketakwaan. Okay, sabar memerlukan kepada amalan soleh, syukur pun memerlukan kepada amalan soleh. Bukan sahaja menerusi bibir ataupun lafaz sahaja, lidah kita sahaja. Okay, jadi kita sebutkan, kita dapat sesuatu yang menggembirakan hati kita, bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku akan tambah tingkatkan lagi ketakwaan aku kepadamu. Jadi mungkin pernah kita dengarlah perkataan yang di mana kalau kita ditingkatkan, okay, iaitu mungkin kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okay, sesuatu kenikmatan, kita pun kena tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian bila kita mendapat sesuatu yang tak baik, okay, sesuatu yang tak baik itu maknanya sesuatu musibah lah, okay, yang kita tak suka, maka kita bersabar. Sabar ni pula tak boleh kita urut dada je lah sabar. Okay, tapi kena ada keimanan, kena ada ketakwaan, kena ada amalan soleh. Okay, maknanya kita yang mula-mula yang saya kongsikan pada 2 minggu lepas. Okay, kalau sesuatu ditimpakan ke atas kita, kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja. Jadi kita ni, lidah kita ni sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, senantiasa dibasahi dengan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Okay. Jadi ni tentang kita lah, urusan kita semuanya yang baik-baik. Kemudian kita ni jangan putus asa. Usaha, doa. Usaha, doa. Doa, usaha. Doa, usaha. Okay. Ini benda yang berterusan. Okay. Benda yang berterusan. Jadi usaha memerlukan kepada doa. Doa pun memerlukan kepada usaha lah. Okay, dia tak boleh usaha tanpa doa ataupun doa tanpa usaha, tak boleh. Okay, dua-dua mesti ada. Dua-dua mesti kita katakan go hand by hand lah. Jadi itu yang berkenaan dengan usaha doa, jangan putus asa. Okay, dalam usaha doa tu jangan putus asa. Jadi kita berusaha sesuatu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa sesuatu, kemudian kita berusaha kepada iaitu berusaha apa yang baik, apa yang kita boleh lakukan lah. Okay, jangan sahaja kita usaha tanpa doa. Okay, usaha kita buat tanpa doa. Okay, jangan juga pula kita doa tanpa usaha lah. Yang penting sekali jangan putus asa, jangan give up. Okay, jangan give up. InsyaAllah ada kebaikan bagi diri kita lah, insya-Allah lah. Itu yang kita harapkan lah. Okay. Jadi yang tentang saya katakan tadi yang sabar. Okay, sabar memerlukan kepada ketakwaan lah. Okay, sabar memerlukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contoh lah. Okay. Sebagai contoh, kita ni ditimpakan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita ditimpakan oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita katakan kepada diri kita lah, okay? Kita diberikan ujian, mungkin daripada sudut kekurangan ataupun kehilangan, okay? Kekurangan ataupun kehilangan. Jadi sebagai contoh, saya ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang sempurna, tetapi diberikan sesuatu ujian bagi dia ataupun sesuatu obstacle, okay, bagi dia, okay, untuk dia atasi dan juga untuk saya atasi, iaitu ASD ataupun kita sebut sebagai autistic lah, okay, spectrum disorder. Jadi itu adalah sesuatu ujian lah. Kita diberikan anak, okay, tetapi anak kita yang di mana anak saya sendirilah, saya tak nak sebut pasal anak orang lain. Jadi anak saya sendiri, okay, yang sudah berumur 8 tahun, okay,
tapi masih lagi belum boleh berbicara, masih lagi belum boleh komunikasi. Dia boleh nyanyi lah, boleh nyanyi. Dia boleh, mungkin boleh dia copy kita cakap, tapi dia tak boleh nak cakap dengan kita, communicate dengan kita secara verbal. Itu tak boleh. Dia itu yang mana kita katakan satu kekurangan mungkin pada dia lah. Jadi kemudian pula kita diberikan ujian, kemudian kita sabar dengan kita reda atas sesuatu yang ditakdirkan atas kita. Itu kita jangan membandingkan juga dengan kelebihan yang dikurniakan kepada orang lain. Yang penting jangan bandingkan dengan orang lain. Kesabaran, kesyukuran kita jangan kita bandingkan dengan orang lain lah. Itu yang mana penting, sangat-sangat penting. Yang di mana sebagai contoh, saya terima dengan hati yang tenang bahawa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Kenapa Allah berikan kepada aku, saya terima. Kemudian pula kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur sangat kepada Allah, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sesuatu lah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita ni anak juga. Jadi ini kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur kepada Allah, maknanya ada jugalah Allah bagikan kita anak. Kita jangan bandingkan dengan anak orang lain. Maksudnya kita jangan tengoklah anak orang lain ni yang lebih baik ataupun yang lebih sihat. Kadang-kala ada yang lebih kurang daripada kita. Maknanya ada yang juga yang tidak dikurniakan cahaya mata. Ada yang juga yang di mana Allah kurniakan tapi Allah bagi pinjam sekejap aja. Jadi itu yang mana kita jangan bandingkan tentang kelebihan orang lain, kita bandingkan dengan kekurangan orang lain supaya lebih datang tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula kita usaha yang terbaik untuk mengatasi segala kekurangan, kekurangan yang Allah timpakan ke atas kita, dan jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, saya berusaha mengantarkan anak saya ke sekolah khas, ke sekolah pendidikan khas ataupun kita sebut sebagai special education, SPED lah, special education school, yang terbaik. Walaupun kita tahulah, yuran dia agak mahal, tidak sama seperti mainstream school lah, tak sama. Kita usaha, ini adalah di antara tanda usaha. Kemudian kita jangan berputus asa berdoa, tak putus-putus kita doa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita, usaha yang kita buat ni agar Allah mudahkan. Ni jangan kita lupalah. Kemudian kita ketahuilah juga pesanan Nabi SAW tentang doa tu pasti terkabul menerusi salah satu 3 cara. Dan juga yang kedua, jangan kita lupa bahawasanya doa sebagai ibu bapa ni pasti akan tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contohlah, kita tahu doa kita doa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan aku, ya Allah sembuhkanlah anak aku. Jadi sama ada doa ni, sama ada kita tahu bahawasanya kita akan dapat apa yang kita pohonkan di dunia ataupun di akhirat. Ataupun Allah menggantikan dengan yang lebih baik di atas apa yang kita minta. Maknanya Allah mungkin akan hindari segala bahaya. Jadi itu yang di mana doa kita pasti akan diterima dengan salah 3 cara. Allah akan pasti kabulkan di dunia, tak pun kat dunia kita tak dapat, ke akhirat, tak pun Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi sebagai contohlah, kalaupun anak saya ni, walaupun saya dah usaha, walaupun saya dah doa, saya secara terus menerus dia tidak pandai lagi berbicara sehinggalah umur dia dewasa. Kita tahu bagaimana untuk menguruskan anak yang ASD ni, yang autism ni, yang di mana belum pandai untuk menguruskan diri dia sendiri. Sampai dewasa pun kita uruskan tak apa, sabar aja. Sampai ke umur dia dewasa. Sehinggalah beliau dewasa. Tapi namun kita tahu, kita doa kepada Allah, ya Allah permudahkan. Allah mudahkan. Kita doa kepada Allah, ya Allah bagilah anak aku ni pandai bercakap, pandai berbicara. Jadi namun kita yakin juga, dia kalau tak pun berbicara dekat dunia, kita yakin dekat akhirat nanti dia akan pandai berbicara. Kita yakin dekat akhirat nanti dia akan pandai untuk panggil kita mama, papa ataupun ayah
ibu dan sebagainya. Okey, dan juga kita yakin dia tidak akan mensia-siakan segala usaha kita memperbesarkan dia. Jadi kerana itulah permintaan kita selama ini jugalah. Tiada nikmat yang lebih mustahil. Okey, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu selalulah kita berpositif, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, okey, dengan kuasa Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kena yakin dengan Allah. Maknanya, okey, yang mana kita ni walaupun kita tak dapat dekat dunia, insya-Allah kita akan dapat dekat akhirat. Insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita nanti dekat akhirat. Allah simpan untuk kita sebab dekat akhirat tu kehidupan yang lebih baik daripada kat dunia. Okey, kita percayalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Okey, jangan kata aku dah doa dah macam tak ada apa-apa efek je. Okey, mungkin kita tak fikirkan anak kita dihindari daripada bahaya ke dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena fikirkan, ada alternatif lain yang Allah akan bagikan kepada kita yang di mana mungkin Allah simpankan untuk akhirat. Okey, jadi juga yang penting juga untuk kita adalah kita jangan kita sebut kalau lah. Itu yang saya kongsikan juga pada 2 minggu lepas. Jangan kita sebut kalau lah. Okay? Di dalam satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, okay, Nabi sebutkan kalau engkau tertimpa musibah. Musibah ni benda yang kita tak suka. Janganlah engkau mengatakan kalaulah tadi aku lakukan begini dan begitu tentunya jadinya akan begini dan begitu. Tapi katakanlah sudah takdir Allah, Allah melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, kerana sesungguhnya perkataan kalau itu membuka laluan kepada amalan syaitan. Jadi sesuatu terjadi yang tak baik bagi kita, jangan kita sebutkan kalaulah ni aku dapat elakkan, kalaulah ni mesti benda ni tak terjadi. Okay? Jadi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah dah takdirkan dan Allah melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Apa sahaja yang Allah nak, Allah lakukan. Okay? Jadi itu yang mana kita tidak akan membuka laluan kepada amalan syaitan. Okay? Jadi kalau kita katakan kalaulah benda ni, kita akan keep blaming, salahkan. Kita salahkan orang ni, kita salahkan ni, kita salahkan kereta, kita salahkan ni, kita salahkan keadaan, kita salahkan majikan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sekali nanti terakhir dia akan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan Allah ni tak pandai uruskan. Allah ni yang mana kalau kita sebut Allah ni tak pandai uruskan, lagi kenapa ditimpakan ke atas aku? Maknanya kita katakan kenapa Allah ni tak pandai uruskan manusia. Lagi maknanya kita katakan kenapa Allah ni jadi Tuhan. Wali'iyyazubillah, semoga Allah selamatkan kita daripada pemikiran sedemikian. Janganlah kita fikirkan macam itu. Okey, jadi disebabkan itu sangat penting untuk kita jauhkan daripada amalan yang mana syaitan boleh buat atas kita. Maknanya syaitan ni dia nak kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita tutup tutupnya pintu syirik ini. Okey, jangan ada yang terbuka sedikit-sedikit. Lama-lama kita akan terbuka sepenuhnya. Jangan. Okey, jangan bagi laluan pun bagi syaitan. Okey, sebab itu Nabi katakan jangan kata kalau. Katakanlah qadarullah masya. Okay, jadi atas apa yang Allah dah takdirkan, Allah dah kehendaki, maka ia akan berlaku. Dan yang paling penting juga kita kena ingat bahawasanya masa ni tidak dapat diulang. Okay, kita tak akan dapat pergi ke masa silam. Okay, kita bukan hidup pada dunia yang kita katakan dunia science fiction, okay, dalam dunia mungkin komik ataupun dalam dunia Hollywood. Bukan. Kita tak akan dapat balik putarkan masa, kita tak akan dapat pergi time travel ke dan sebagainya. Okey, kerana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 hingga ayat yang ke-100, Allah sebutkan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hinggalah apabila datangnya kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Maknanya hidupkanlah aku balik ke dunia. Okay? Jadi sesuatu yang dah terjadi ni kita tak dapat nak ulang balik. Kita tak dapat, kita nak pergi ke masa silam balik, tak dapat. Jadi sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, bila orang ni dah mati, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku. Kenapa dihidupkan? Untuk hidupkan dia, disebutkan dalam ayat yang berikutnya, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Okay, iaitu
agar aku berbuat amalan yang soleh terhadap apa yang aku telah tinggalkan. Sekali-kali tidak, Allah katakan kalla. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja. Okay, satu ucapan yang sia-sia sahaja. Okay, orang yang dah meninggal dunia ni, dikatakan kepada Allah, ya Allah hidupkan aku balik, ya Allah. Kenapa aku nak hidupkan kau balik? Kerana aku nak buat amalan soleh yang aku tertinggal itu, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Okay? Jadi Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Allah tahu itu hanyalah sebutan sahaja. Itu hanyalah nak larikan diri dia daripada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan itulah yang akan mereka kalaupun dihidupkan balik, mereka akan tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni kita tahu bahawasanya masa tu tidak akan dapat dikembalikan. Okey, begitu juga yang disebutkan wal asr. Okey, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan ataupun manusia ni semua adalah dalam keadaan yang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Okey, kecuali untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey. Jadi kalau kita sebutkan dalam hal ni, masa tidak akan dapat diulangi lagi. Tetapi Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, Nabi katakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, iaitu seorang mukmin itu tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maknanya jatuh dalam lubang ni apa? Okay, maknanya kita tidak akan terjerumus dalam kesilapan yang sama sebanyak 2 kali. Itu adalah sifat orang yang beriman. Maknanya bila kita buat silap, kita pelajari daripada kesilapan itu supaya kita dapat elakkan daripada kita mengulangi kesilapan itu. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi clear tak? Jelas tak apa yang saya sampaikan ni? Ataupun masih lagi terbayang-bayang ayam Arnold's. Okey. Jadi ini yang tentang kita sebutkanlah. Okey, kita sebutkan tentang apa yang boleh membentukkan ataupun untuk kita mencetuskan positivity dalam diri kita lah. Okay? Dan juga kita boleh pelajari daripada doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Okay, doa-doa yang dalam Al-Quran ataupun doa-doa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya percaya seperti mana yang mungkin Ustaz Ahmad Dahri dia mengongsikan daripada kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ni adalah doa-doa yang dikumpulkan yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terdapat juga doa-doa dalam Al-Quran yang boleh kita baca seperti doa Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu wahai Tuhan kami, iaitu kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Itu nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Rugi tak dapat keampunan Allah. Rugi kenapa? Rugi tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa Nabi Adam. Bila Nabi Adam baca doa ni? Bila dia menzalimi diri dia sendiri. Apa yang dia buat zalimi diri dia sendiri? Iaitu dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata jangan dekat dengan pohon ni, jangan makan daripada buah pohon ni. Dia dekat juga. Dia makan juga atas sebab godaan syaitan, tapi dia buat. Lepas tu Allah marah, Allah murka, tapi Nabi Adam sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi Adam dicampakkan ke dunia, bukanlah di antara tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah disebutkan juga bila Nabi Adam kan kalau tak buat apa-apa yang dimurkai oleh Allah, dia akan tetap dalam syurga, bukan. Nabi Adam bermula daripada syurga, maknanya apa? Ia adalah sebuah indikasi bahawasanya itu adalah tempat yang terbaik bagi manusia. Tempat permulaan yang terbaik bagi manusia, Nabi Adam, dan tempat pengakhiran yang terbaik bagi kita sebagai manusia selain daripada Nabi Adam. Jadi itu sebagai satu simbolik lah. Jadi yang mana kita tahu bahawasanya bila Nabi Adam dicampakkan ke dalam dunia, bukanlah sesuatu musibah.
Tapi memang Allah dah sebut apa dalam Al-Quran, Allah nak jadikan khalifah di muka bumi. Okay? Jadi itu yang di mana sesuatu yang pengajaran bagi kita. Bahawasanya manusia ini akan sering digoda oleh syaitan. Bila digoda oleh syaitan, bila kita buat sesuatu kesilapan, jangan lupa untuk memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita pelajari daripada kisah Nabi Adam. Tapi yang penting juga jangan kita nak tahu pokok apalah yang kat syurga yang Allah tak bagi dekat. Buah apalah yang dia makan. Ada yang namakan buah khuldi lah dan sebagainya. Itu tak penting. Yang penting jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian pula doa antaranya doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni pula apa cabaran dia? Cabarannya Nabi Nuh ni hidup 950 tahun. Kemudian pula dia pula diberikan cabaran daripada segi orang yang tidak mahu beriman kepada dia. Dan lagi satu cabaran adalah di situlah bermulanya kekufuran ataupun kita sebutkan sebagai kesyirikan yang pertama yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Kesyirikan apa? Iaitu mereka pada awalnya orang-orang saleh ataupun orang-orang yang beriman tu mereka nak mengenang kematian mereka, kehidupan mereka selepas kematian tu, diorang buatlah sesuatu monumen untuk mengenang orang-orang soleh yang mereka sanjungi, yang mereka kita katakan look up tu lah, mereka hormati. Jadi bila mereka buat monumen tu, ada yang sebutkan sebagai gambar, ada yang sebutkan sebagai patung dan sebagainya. Lama kelamaan bila orang yang buat monumen tu meninggal dunia, dia katakan tunggu peringatan lah ataupun sesuatu untuk mengingati orang-orang soleh itu. Kemudian syaitan pun menjelma, dia katakan inilah Tuhan kamu, orang-orang soleh ni inilah Tuhan kamu yang patut kamu sembah. Jadi itulah yang mulanya kesyirikan yang pertama yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan di sini juga kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 kita boleh minta kepada Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, nescaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ada juga doa-doa yang lain yang boleh kita amalkan, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40, Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu wahai Tuhanku, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi ini yang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun kena doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku, cucuku bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah perkenankanlah doaku. Jadi juga kita boleh cari juga dalam Al-Quran tu banyak sekali doa-doa yang boleh kita pelajari lah. Di antaranya doa yang paling digemari oleh Nabi SAW itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami sesuatu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarilah kami, selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Jadi ini adalah doa-doa yang kita boleh bacakanlah. Jadi yang mana juga kita sebut di sini tentang taubat. Taubat ni kita jangan lupa untuk kita regret the sin. Ini taubat to do list lah. Kalau kita nak bertaubat kepada Allah, kena ada list ni yang kita kena buat. The first and the foremost is regret the sin. Maknanya kita mesti menyesal ke atas apa dosa yang kita lakukanlah, menyesal. Sesuatu penyesalan itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian stop the sin. Maknanya kita kena hentikan daripada melakukan dosa itu. Kena hentikan. Kita jangan menyesal lepas tu buat balik, menyesal buat balik. Jadi walaupun kita dah menyesal, kita dah bertaubat, kemudian kita mengulangi dosa itu, taubat kita yang lama itu telah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, jadi kemudian pula stop the sin maknanya kita hentikan daripada dosa-dosa yang kita buat tu, kena hentikan secara serta-merta. Kemudian make a sincere intention to go back to the sin. Okey, kena ikhlaskan diri ataupun kena adakan keazaman dalam diri kita untuk kita jangan mengulangi dosa itulah. Okey, kita kena kuatkan azam kita, kuatkan keyakinan kita supaya kita tidak melakukan dosa itu. Kemudian seek forgiveness of Allah Subhanahu wa taala ataupun from Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi dapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat pengampunan Allah? Solat. Itu yang paling terbaik untuk dapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, angkat tangan dan berdoa. Okey, jadi ada juga adab-adab dalam doa yang sudah banyak saya kongsikan juga, dan juga ustaz-ustaz asatizah yang lain juga banyak kongsikan tentang adab-adab berdoa lah. Okey, kemudian follow the sin or bad deed with good deeds. Maknanya kita menghapuskan perkara-perkara yang tak baik. Jejak-jejak perkara yang tak baik tu kita hapuskan dengan perkara yang baik. Jadi mungkin juga kita boleh bantulah seseorang yang berada dalam kejahatan itu ataupun dalam dosa itu, kita keluarkan dia daripada dosa itu, ataupun kita buat sesuatu yang perkara yang boleh memberikan inspirasi kepada orang lain supaya meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang terakhir, do not delay taubah, do it immediately. Maknanya janganlah kita memperlambatkan, kita tundakan taubat kita. Do it immediately maknanya ASAP. Jadi secepat mungkin kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mana saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang pada hari ini, topik pada hari ini iaitu tentang keyakinan kita kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah. Insya-Allah Allah akan ampunkan. Dan juga jangan lupa apa tadi sebelum bicara rohani saya ada sebut apa? Bicara jasmani. Itu jangan lupa kita memberikan sokongan. Sokongan, memberikan dana kepada Masjid Al-Istiqamah untuk kita dapatkan kupon ayam Anas ni, kita dapatkan untuk diri kita ataupun untuk kita sedekahkan kepada orang lain pun boleh. Kita boleh pergi menerusi pihak masjid lah, call masjid ataupun di mana-mana sajalah boleh kita dapatkan wadah ke masjid. Facebook pun boleh, tak menjadi masalah lah. Jadi kita cepat-cepat dapatkan kerana masa terhad lah untuk kita dapatkan sampai dia punya redemption period adalah sampai 31 Disember. Itu pada akhir tahun ni lah. Kita boleh juga beli untuk kita tidak ambil kupon tu untuk masjid berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan kita beli, mungkin kita tak ambil kupon tu, kita bagi kepada orang yang memerlukan lah. Masjid boleh uruskan insya-Allah. Jadi inilah yang sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, para penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Minta maaf banyak-banyak kalau terdapat apa kekurangan dalam penyampaian saya. Segala kekurangan datangnya daripada diri saya sendiri, segala kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keberkatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bahaya. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada sebarang bahaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. As I look to nature's beauty,
dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, Allahu,